ikhlas dari hati kita, Allah penuhi dan makbulkan harapan dan keinginan kita masing-masing insya-Allah. Niatkan dalam hati lillahi ta'ala, jangan lupa lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita buat ni berkah, ada kebaikan, manfaatnya besar dan dia menjadi satu perkara yang kita akan rasa, ya Allah, syukur aku dapat lakukannya ketika kita dah meninggal dunia nanti. Masa kita dah keseorangan dalam kubur, penyesalan yang paling besar ialah kita tidak dapat banyak buat amal soleh selain daripada sedekah. Kan ada dalam surah Al-Munafikun kan? Ya Rabbi, apa tu dia punya ayat dia? Ah, apa tu dia punya ayat dia, Allahumma salli ala Muhammad. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tolonglah, kenapalah tak lambatkan sikit ajal aku, ya Allah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah kau bagi aku lambat sikit mati 2-3 minit, 2-3 jam lepas tu sikit pun jadilah. Sebab aku kalau boleh nak sempatkan diri, yang pertama sedekah, yang kedua wa akum minas salihin. Aku nak buat amal soleh lagi sikit, ya Allah. Nak cukupkan je ni, nak, sebab dah nampak dia punya kebaikan, sudah dah nampak dia punya ganjaran, sudah dah nampak dia punya pembalasan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ni masuk dalam rangkaian fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Pagi-pagi yang ada yang sedekah subuh dan sebagainya, pagi-pagi juga membuat amal soleh. Baik, kita teruskan misi kita, tujuan kita membacakan surah Yasin. Mudah-mudahan dengan membacakan surah jantung Al-Quran ni, Allah bersihkan jantung kita, Allah degupkan jantung kita dengan zikrullah, Allah degupkan jantung kita dengan perkara yang bermanfaat, Allah degupkan jantung kita ini dengan rasa kehambaan, dengan rasa tawaduk, dan mudah-mudahan bila dia berhenti berdegup sekalipun suatu ketika nanti, dia berhenti diiringi dengan kalimah La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mudah-mudahan insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
كلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني
هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم عافنا وعافهم، اللهم عافنا وعافهم، اللهم عافنا وعافهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada awal hari yang penuh dengan keberkatan ini, kami mohon kepadamu ya Allah, betapa rasa terima kasih dan syukurnya hati kami ya Allah, nikmat yang kau berikan, sihat yang kau pinjamkan, sakit yang kau ujikan kepada kami. Hakikat hati kami adalah rida ya Allah. Kami syukur ya Allah, terima kasih ya Allah setiap satu yang telah kau gantikan, yang kau tukarkan, yang kau ubahkan dari sakit kepada sihat, dari sihat kepada sakit, dari sakit kepada sihat. Semuanya adalah ketentuanmu yang sampai kepada kami, yang kami reda akan setiap satu darinya. Namun ya Allah, sebagai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan, tetap juga merintih dan merayu kepadamu ya Allah. Apalah kiranya Engkau berikan keafiatan, kesihatan dan kesembuhan kepada orang-orang yang kami doakan, termasuk diri kami ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan kami, sihatkanlah hati kami, sihatkanlah akal fikiran kami, sihatkanlah jasmani badan kami, sihatkanlah segala sendi-sendi dan pergelangan kami. Sihatkanlah ya Allah lidah kami agar kami dapat baca Al-Quran. Sihatkanlah fikiran kami ya Allah, semoga kami dapat berfikir dengan baik dan waras. Ya Allah, sihatkanlah pendengaran kami supaya kami dapat mendengar perkara-perkara yang berfaedah. Ya Allah, sihatkanlah mata kami agar mata kami dapat memandang sesuatu yang menyebabkan dan menjadikan Engkau redha kepada kami. Ya Allah, sihatkanlah tangan kami agar kami dapat memperbanyakkan amal kebaikan. Sihatkanlah kaki kami ya Allah, kaki kami ya Allah, agar kami dapat berjalan untuk menjalankan kebaikan dan kebajikan. Sihatkanlah lidah kami ya Allah, agar kami dapat menyebut nama-Mu. Sihatkanlah lidah kami ya Allah, agar kami dapat sentiasa menyebut nama-Mu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, ajarkan kami agar menyebut nama-Mu lebih banyak dari menyebut nama makhluk-Mu, agar lebih banyak memuji-Mu berbanding memuji makhluk-makhluk-Mu, agar lebih banyak mengingati-Mu berbanding mengingati selain daripada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah afiat dan kesihatan dengan berkah surah Yasin, dengan berkah majlis ilmu, dengan barakah waktu duha, dengan barakah di awal hari, dengan barakah keberkatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perkara ini, dengan program ini, dengan majlis ini, dengan ketetapan yang kami rancangkan ini, menjadi asbab kami semua bukan sekadar berhimpun di Google Meet, tetapi himpunkan kami ya Allah di dalam syurga Firdaus. Itu lebih jauh nilainya, lebih besar nikmatnya, lebih tinggi darjatnya berbanding apa sahaja yang ada di dunia. Ya Allah, kepada Engkau kami mengharap, kepada Engkau kami meminta, kepada Engkau kami merayu dan memohon. Kabulkanlah doa kami, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah hajat kami, kabulkanlah hasrat kami, kabulkanlah ya Allah keinginan-keinginan kami yang di dalamnya ada kebaikan dunia dan akhirat. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Salam ceria siapa yang baru sampai, baru masuk, baru gigil meet pula. Baru Google Meet, baru klik, baru Google, baru share. Yang baru tadi Ustaz, saya lambat masuk sebab saya transfer dulu sekejap dekat tabung GNI. Itulah cari-cari password. Cari-cari password, terlupa, tersalah. Oh, okey, baik-baik, terlambat sikit, ada tujuan. Saya pula lain Ustaz. Saya dah on. Bila saya dah on, saya letak kat atas meja tu. Lepas tu saya datang balik semula, saya lupa saya letak mana. Dengar, Yasin dah baca. Tapi dengar telinga yang tak berapa nak dengar. Jadi duk cari mana handphone ni. Yasin dah jalan. Yasin dah jalan. Yasin dah jalan 5-6 ayat. Mana handphone ni? Dengar baca Yasin sayu-sayu. Tak jumpa handphone. Ya Allah. Itulah. Kadang-kadang bukan sebab tak berapa, bukan sebab tak dengar. Cuma tak berapa dengar. Nak kata pekak tidak. Cuma mungkin, iyalah. Tahu je lah. Kereta kalau dah 60 tahun macam mana? Kereta kalau dah 70 tahun macam mana? Ya Allah. Tak apalah. Tak apalah. Okey lah tu. Biasa dah tu. Yang lagi seorang, saya lain pula Ustaz. Kenapa? Saya lupa nak cas malam tadi. Saya bangun-bangun nak start aja Gema Nur Iman. Bateri handphone. Klik, klik, klik. Klik, klik, klik. Ya Allah. Tinggal 15% aja. Ya Allah. Ini tak pasal Yasin ni. Ini saya teringat Ustaz, masuk ayat 9 saja. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi baca, orang keliling rumah Nabi terlelap. Saya sampai ayat tu, handphone terlelap. Handphone terlelap. Macam-macam. Ya Allah, ada macam tu. Memang. Contohlah ni contoh. Ni bukan mesti Gema Nur Iman. Ini Gema, ini mungkin kumpulan lain. Gema Nur Ihsan nama dia. Mungkinlah, mungkin. Yang ada pula. Tak boleh sedap terlelap. Terlelap. Yang ada lain pula. Konon-konon ambil handphone dekat wire charger. Dah senyum-senyum lah. Bateri penuh. Rupanya dari malam tadi tak on dia punya plug dia. Ya Allah, dia tak on plug dia. Dia macam jenis yang minggu lepas masak nasi tapi tak tekan masak tu. Dah isi air apa semua, dia tak tekan. Dia lebih kurang macam tu lah yang minggu lepas lah. Tak tahulah kumpulan mana minggu lepas tu. Wallahu alam. Saya pun tak tahu ni, saya main teka-teka aja. Contoh. Contoh saja. Tak apalah. Anggap je lah macam kita juga lebih kurang. Wallahu alam, saya pun dah tahu masing-masing punya keadaan kat rumah. Cuma teka-teka saja, teka-teka saja. Jadi mudah-mudahan semuanya apa pun latar belakang keadaan kita, mudah-mudahan sihat, mudah-mudahan Allah berikan rahmat Teka-teki berkah. dalam ni tak ada Ustaz. Oh, teka-teki. Ada Ustaz dia buat teka-teka ingat teka-teki. Oh ya. Nanti tengah fikir-fikir ni. Belum datang idea lagi ni. Kalau ada ni nanti. Macam itulah ujian kita nak. Tapi kan bila kita kenang-kenangkan balik kan. Dengan tu berebut. Dengan cari handphone. Cas tak cas. Handphone kat mana. Dah tekan tapi tak jumpa. Lepas tu ada yang tertekan mikrofon on. Dia tak perasan. Rupanya yang banyak-banyak geduguk tu. Rupanya bunyi handphone tergolek ke bawah. Maknanya dia tak perasan. Kadang-kadang kamera ter-on, dia tak nak on. Dia pun tak tahu on ke off, on ke off. Ingatkan on kamera dengan off kamera. Rupanya off handphone terus. Rupanya off handphone terus. Jadi, iyalah memang kadang-kadang tak dijangka. Tapi benda tu
Saya agak-agak je lah. Ada lah berlaku agak-agak saja. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi itulah. Resam. Tapi seronoknya lah kat situ lah. Jadi kita belajarlah daripada tu pengalaman sikit. Itulah resam pagi ni. Jadi sabar banyakkan sabar. Hari ini kita akan nak tengok satu kisah berkenaan apa yang pernah berlaku di zaman jahiliah dulu. Kita nak pergi kepada mushaf Quran kita. Siapa yang ada Quran di tangan, mushaf di tangan, boleh buka muka surat 154. Saya share dulu Quran di tangan saya 154. Kita cuba 154. Kita pergi muka surat 154. 154. Okey. Dia surah apa tu nama dia? Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Betul, tepat sekali. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni kita nak lihat pada ayat 31. Kisah ni tidaklah terlalu panjang, tapi ada latar belakang penting jugalah untuk kita. Ni cerita bab berhias, cerita bab berhias, cerita bab pakaian, cerita bab masjid, cerita bab nak solat. Cerita bab solat. Okey, baik. Kita tengok pada ayat 31, kita tengok makna dia dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam." Wahai anak-anak Adam. Wahai anak-anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah dengan maksud pakailah, kenakanlah perhiasan-perhiasan kamu. Zinah bahasa Arab, zinah maknanya perhiasan. Inda kulli masjid, pada ketika kamu ke masjid, pada setiap kamu ke masjid. Setiap ke masjid ni bukan maknanya jalan-jalan, lebih membawa makna ketika nak solat. Walaupun diguna kalimah masjid, tapi cerita dia punya maksud dia, ulama yang tafsirkan lah, bukan saya. Bukan saya yang tafsirkan, saya cuma sampaikan saja. Wahai anak-anak Adam, jadi bukan wahai umat Nabi Muhammad saja. Wahai anak-anak Adam, maka ambillah perhiasan kamu. Maknanya ambil, pakaikan, kenakan pada diri kita. Di sisi setiap masjid. Maknanya setiap kita nak ke masjid, dengan maksud kita nak melaksanakan solat, maka kita kenakanlah perhiasan. Baik. Wakulu washrabu. Dan makanlah dan minumlah. Wala tusrifu, dan jangan melampau, jangan berlebihan. Baik dekat sini dia ada 3 perkara kita fokus dulu 3 perkara ni. Lepas tu nanti kita faham kisah dia apa. Kita senang ingat kisah dia apa. Nombor 1, dapatkan perhiasan. Maknanya kenakan perhiasan, pakai perhiasan. Yang kedua, makanlah. Yang ketiga, minumlah. Ada 3 perintah. Ada 1 larangan. Wala tusrifu. Jangan apa tadi? Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jangan melampau. Jadi berhias boleh tak? Boleh. Jangan melampau. Makan boleh tak? Boleh. Jangan melampau. Minum boleh tak? Boleh. Jangan melampau. Cerita dia bukan tak boleh berhias. Tak boleh makan. Tak boleh minum. Bukan. Makanlah. Tapi jangan melampau. Minumlah. Jangan melampau. Berhiaslah. Tapi jangan melampau. Kenapa? Innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang melampau, yang berlebihan. Baik Baik. Katakanlah wahai Muhammad, sebelum kita masuk cerita, kita baca dia punya makna dia secara umum dulu. Man harrama zinatallah. Wahai Muhammad, cakap dengan mereka, siapa yang telah mengharamkan perhiasan-perhiasan yang telah Allah berikan ni? Siapa yang pandai, kalau bahasa kasar saya, siapa yang cakap ada orang haramkan, ada satu pihak, siapa-siapa yang mengharamkan perhiasan? Yang mana Allah dah jadikan perhiasan itu untuk hamba-hambanya. Allati akhraja li'ibadihi. Allah keluarkan perhiasan tu. Kenapa keluarkan? Nanti kita tengoklah. Maknanya kalau perhiasan tu
Perhiasan tu benda yang cantik-cantik, Allah keluarkan dari bumi. Kalau perhiasan tu pakaian, nanti Allah keluarkan dari bumi. Dari bumi jadilah pokok-pokok, jadilah apa tumbuhan, jadilah kapas, jadilah pakaian. Dari bumi keluarlah tumbuh-tumbuhan dimakan oleh binatang. Binatang tu pun segar, jadilah berbulu. Bulunya makin banyak, maka bulu dijadikan pakaian. Jadi diistilahkan keluarkan. Allah keluarkan semua sekali itu untuk hambanya. Dan siapa pula yang mengharamkan makanan yang baik dari rezeki yang Allah beri? Katakan lagi wahai Muhammad. Katakan lagi wahai Muhammad. Kul. Ada berapa kul kat situ? Ada dua kan? Nanti masuk kul yang ketiga. Ada tiga perkara yang kita nak fokus pada pagi ni lah. Ada kul. Lagi satu kul tengok ni. Ada kat bawah ni. Kul. Dekat ayat berikut. Ayat berikut tu ayat 33. Baik, kita tengok ayat 32. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hiasan itu, maknanya yang namanya hiasan pakaian dan juga makanan minuman itu, lilladzina amanu, memang Allah jadikan untuk orang-orang yang beriman, fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia mereka. Maknanya kita boleh pakai, khalisatan yaumal qiyamah. Tapi nanti, di akhirat, Allah akan jadikan hiasan dan pakaian makan minum tu khalisatan, semata-mata untuk orang beriman masa hari kiamat. Jadi dekat dunia ni nanti orang kafir ada juga pakaian, orang kafir ada juga makanan, orang kafir ada juga minuman. Makanan dengan maksud makanan yang best. Minuman dengan maksud minuman yang best. Pakaian yang maksud pakaian yang best. Yang seronok, yang sedap, yang selesa, yang damai, yang aman, yang gembira. Pakaian-pakaian tu semua yang menyeronokkan. Yang itu hanya untuk orang beriman khalisatan, semata-mata nanti pada hari kiamat. Orang kafir tak dapat. Orang kafir ada juga makanan, tapi makanan dia daripada zakum. Yang mana kalau dia minum air itu menggelegak. Kalau dia makan buah zakum, pecah perut mereka, terkoyak-koyak usus mereka kerana keseksaan yang mereka rasakan. Tapi pakaian yang khas kat sini cerita dia benda yang baik-baik. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah kami, yakni Allah, menjelaskan ayat-ayat keterangan-keterangan bagi kaum yang mengetahui. Baik, kita cerita sikit apa kisah dia. Kisahnya dikatakan dulu pada zaman Nabi SAW, sebahagian orang-orang jahiliah ni mereka beribadah mengelilingi Kaabah. Mereka beribadah cara mereka lah, ritual mereka lah. Ritual mereka tu mereka beribadah mengelilingi Kaabah. Apa-apa perbuatan mengelilingi sesuatu, kita panggil namanya tawaf. Tapi bukan tawaf ibadah macam kita bertawaf. Bukan. Nama perbuatan zahir dia tawaf lah. Apa-apa yang perbuatan mengelilingi sesuatu kan kita panggil tawaf bahasa Arab. Tawaf, dia tawaf. Kalau orang mengelilingi bangunan, kita panggil tawaf bangunan. Walaupun dia tidak beribadah. Kalau ada orang mengelilingi kereta, tawaf kereta. Kalau ada orang pergi ke Mekah asyik tak mengelilingi kedai, namanya tawaf apa? Tahu? Nama kedai. Oh, tahu Nama juga. kedai. Oh, tahu juga. Dia keliling musim kedai aja, tak ada kerja lain dia. Itu nama dia, orang panggil tawaf kedai. Tapi bukan ibadah kan? Bukan ibadah. Nama tawaf tu maknanya mengelilingi, asal bahasa dia. Tapi oleh kerana ada ibadah khusus dalam umrah, dalam haji, ataupun di luar umrah dan haji dengan amalan tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kerana disyariatkan, maka ibadah mengelilingi itu namanya tawaf. Jadi kalau orang tanya apa itu tawaf? Ibadah kepada Allah dengan cara mengelilingi Kaabah. Memang cara dia mengelilingi Kaabah. Baik. Jadi, orang dulu di zaman jahiliah dikatakan mereka itu bila dia tawaf, tapi bukan beribadah kepada Allah. Mereka syirik, mereka
sembah patung-patung yang dulu kan keliling Kaabah kan penuh patung. Penuh berhala ketika itu. Jadi mereka buat ibadah cara mereka, tawaf. Tapi mereka tawaf dalam keadaan berbogel. Berbogel. Tahu bogel? Bogel tu apa Ustaz? Telanjang. Telanjang tu apa Ustaz? Susah juga ni kalau nak cerita. Maknanya tanpa pakaian lah. Pakaiannya. Tanpa pakaian. Bogel ramai-ramai macam tu. Tapi pandai pula dia buat peraturan. Siang orang lelaki. Orang lelaki siang. Orang perempuan malam. Orang lelaki siang. Pandai pula dia asingkan siang malam. Kenapa tak longgok je semua sekali kat situ? Dia buat aturan. Siapa yang pandai-pandai cakap gitu? Dia punya ketua-ketua dia lah. Dia punya pawang-pawang dia lah. Dia punya, ya Allah, dia punya apa? Dia punya apa? Ahli-ahli pawang dia lah maknanya. Zaman jahiliah tu kita nak panggil apa? Tok bomoh dia ke? Dia punya orang yang pandai-pandai buat ajaran sendiri. Dia kata, tapi apa alasan dia? Apa alasan dia bogel-bogel? Pandai tak dia buat alasan? Pandai, dia pandai buat alasan. Apa dia alasan dia? Bila ditanya kenapa kita nak kena tawaf bogel, kata dia, kita ni dah banyak buat dosa dengan pakaian kita ni. Buat dosa ni pakai pakaian yang ni. Buat dosa ni pakai pakaian yang ni. Buat dosa ni pakai pakaian yang ni. Jadi untuk kita beribadah taubat daripada dosa-dosa kita, kita kena beribadah dengan cara buang pakaian kita ni sebab pakaian kita ni memiliki dosa-dosa. Itu kan guna logik rendah yang tak waras. Kita panggil apa? Logik rendah yang tidak waras. Kenapa saya kata tak waras? Sebab kalau nak dihujahkan senang saja. Apa hujah dia? Masa awak buat dosa, awak pakai kulit tak? Kulit. Masa awak buat dosa tu, awak pakai kulit tak? Pakai kulit. Kulit tu lebih banyak dosa kan? Daripada baju kan? Baju tukar-tukar, kulit tak pernah tukar. Kulit lagi banyak dosa. Apa kata awak tawaf tu, kami soyat-soyat dulu kulit awak, lepas tu kita tawaf. Tak nak pula. Maknanya aturan-aturan untuk berbogel ketika tawaf ni sebenarnya mengikut hawa nafsu semata-mata. Ini zaman jahiliah, orang anggap macam kira-kira macam betul tau. Macam, saya nak tanya, zaman sekarang ada tak orang yang berfikir macam tu? Logik rendah yang tak waras tapi merepek. Dia bogel kata dia nature. Dia bogel dia kata inilah keadaan kita yang asal. Dia bogel telanjang. Zaman jahiliah kan? Dia tak waras. Tak waras. Zaman jahiliah lagi dah ada pemikiran macam tu. Dia cuba cari sebab-sebab untuk menjustifikasikan perbuatan dia atau membenarkan perbuatan dia sendiri. Jadi dia tahu bogel. Cuma yang buruk-buruk jahiliah, pandai pula dia asingkan lelaki siang, perempuan malam. Nampak? Itu saja dah dicela dalam Quran. Dicela dalam Quran. Yang saya masa ada sekali tu saya pergi ke Australia. Masa saya pergi tu musim sejuk. Saya punya fikir-fikir kalau musim sejuk kira-kira orang pakai pakaian yang biasanya apa tebal-tebal lah, sejuk-sejuk apa semua kan. Semua pakai macam tebal-tebal lah, maknanya bertutup-tutup lah walaupun mereka negara bukan Islam. Tak apalah, majoriti dia non-Muslim. Tapi begitulah keadaan dia. Jadi saya pun fikir, okeylah kalau pergi musim sejuk ni, mungkin orang biasa-biasa, kalau musim panas lain sikit. Sekali dah pergi musim sejuk, rupanya dekat sana, dalam musim sejuk juga, ada pula dia buat apa? Orang rakyat tempatan lah, buat demonstrasi tak pakai baju. Pening kepala. Kalau dia buat tu lelaki siang, perempuan malam, dah kira-kira standard jahiliah lah. Kita dah tahu dah ayat 31 ni. Yang dia buat siang dan lelaki perempuan sekali jalan. Agak-agak itu lebih dahsyat dari jahiliah ke sama standard? Lebih buruk dari jahiliah.
Lebih buruk. Jadi masuk ibadah cara dia lah jahiliah tu, dia tak pakai pakaian. Dengan perasaan bahawa itu adalah cara membersihkan hati. Sebab tu dulu-dulu zaman jahiliah bunuh anak perempuan. Zaman sekarang tanam hidup-hidup, buang hidup-hidup, anak perempuan, anak lelaki. Lebih buruk dari jahiliah. Dulu tawafnya bogel siang begitu, siang lelaki, malam perempuan. Yang sekarang dicampurnya semua. Jadi buruk sebenarnya teruk masyarakat kita ni, kita kena jaga-jaga. Jangan sampai berlaku di negara kita, di tempat kita, di kawasan kita, di negeri kita, di daerah kita, di rumah kita. Jangan berlaku, na'udzubillah min zalim. Tapi sebelum berlaku, kena disampaikan pemahaman dulu. Baik Oleh kerana itu satu perangai jahiliah. Yang kedua, kisahnya ialah, ini menurut sebahagian ahli tafsir, sebahagiannya antara mereka adalah Ibnu Abbas. Mengatakan dulu, zaman-zaman Arab jahiliah, zaman-zaman mula-mula Islam sampai, ada orang, dia keluarkan satu undang-undang. Kata dia, kita ni kalau melaksanakan ibadah di Baitullah ni, kita tak boleh makan daging, tak boleh makan sekian-sekian, tak boleh, tak boleh. Sebab dia kata kalau kita makan benda-benda yang mengenyangkan ni tak bagus. Sebab kita nak ibadah biar kita lapar-lapar. Jadi makan yang mengenyangkan, roti-roti, gandum okey. Tapi kalau daging-daging, benda yang protein bukan mengenyangkan, tak boleh makan. Kalau unta dah berapa kali beranak sekian-sekian, tak boleh makan. Unta kalau dah begini-gini, tak boleh makan. Dia pandai-pandailah buat undang-undang dia sendiri. Bila dia buat begitu, turun ayat ni. Turun ayat ini. Turun ayat ini tu tujuan dia apa? Menjelaskan bahawa soal halal dan haram, boleh dengan tak boleh, bukan semata-mata mengikut logik rendah akal yang tak waras. Dia rasa logik, tapi akal yang rendah yang tidak waras. Baik, apa ayatnya diperingatkan? Wahai anak Adam, khudhu zinatakum. Ambil perhiasan kamu. Boleh saja pakai pakaian perhiasan. Pada setiap kali kamu nak solat. Perhiasan ni ada dua maksud. Yang pertama, maksudnya ialah pakai pakaian yang menutup aurat. Satu apa? Pakai pakaian yang menutup aurat. Maknanya ambillah perhiasan kamu ketika kamu setiap kali nak melaksanakan solat. Maknanya nombor satu ni ada ulama tafsirkan menutup aurat. Maknanya siapa yang menutup aurat dengan sempurna dan baik, maknanya dia telah mendapatkan dan mengenakan perhiasan. Dengan catatan, jangan bogel lah. Jangan bogel lah. Jangan bogel lah maksudnya. Sebab dia respon kepada perbuatan itu tadi. Kalau kita fikir perhiasan, mungkin gelang. Perhiasan mungkin rantai. Perhiasan mungkin cincin. Perhiasan mungkin gelang kaki. Kita rasa yang fikir gitu kan, mula-mula kan. Tapi kita kena tengok sebab ayat tu turun kan. Jadi oleh kerana ada sebabnya tadi, asalnya tak berpakaian, maka ambillah perhiasan kamu. Maknanya pakailah pakaian yang menutup aurat kamu ketika setiap kali kamu nak pergi ke masjid, dengan makna setiap kali kamu nak solat. Mengikut tafsir yang pertama ni, kalau kita pakai pakaian yang baik menutup aurat, maknanya kita dah memenuhi seruan dan juga perintah. Yang kedua, tafsir yang kedua, cerita, respon daripada yang tak pakai-pakai. Kata sebahagian ulama, makna ambillah perhiasan ialah apa sahaja yang kamu pakai setelah menutup aurat, tapi kamu pakai tambahan yang menjadikan orang lain yang bersama dengan kita di masjid menjadi selesa. Contohnya, bagi orang lelaki, sunat kalau dia kalau dia nak pergi solat, berhimpun dengan ramai-ramai tu, dia berwangi-wangian. Sunat dia berwangi-wangian lah. Sebab dia nak pergi ke, atau sebelum dia nak pergi ke masjid tu, dia melaksanakan pembersihan badan. Ataupun kita sebut mandi. Solat Jumaat, mandi. Solat istisqa, sebelum solat istisqa, mandi. Sebelum solat gerhana, mandi. Sebelum solat tarawih, mandi. Maknanya dia mandi dan berwangian serta berpakaian yang indah, cantik. Bukan mesti mahal dan baru. Tak mesti mahal, tak mesti baru.
tapi dia pakai pakaian yang indah. Orang tengok sesuai dengan bersih dia, dengan kemas dia, dengan indah dia. Dengan bersihnya, dengan kemasnya, dengan apa tadi? Dengan indahnya. Sebab kalau ada sahabat Nabi yang pakai pakaian yang koyak-koyak, kalau ada sahabat Nabi yang dia pakai compang-camping, atau dia pakai koyak-koyak, atau dia pakai pakaian yang lusuh-lusuh, kalaupun dia pakai pakaian yang berjahit-jahit, kalau dia tu orang yang memang miskin, Rasulullah tak marah. Rasulullah tak apa? Tak marah. Nabi tak marah, tak tegur. Dah dia orang miskin. Dia orang miskin. Ha. Mandi ni asal ceritanya adalah mandi sunat kalau kita nak pergi solat Jumaat, orang lelaki. Ulama mungkin turn agaknya dia punya mikrofon. Baik. Ceritanya Nabi pada asal ceritanya ialah mandi sunat tu solat Jumaat. Ulama mengeluarkan hukum secara kias. Kenapa bila Jumaat ada mandi sunat? Saja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala. Kenapa ada cerita mandi sunat tu? Kerana solat yang nak didirikan itu melibatkan kita berjemaah, berhimpun bersama orang lain. Secara jumlah yang lebih ramai. Maknanya kalau solat 5 waktu berjemaah juga. Tapi yang ini ni lebih ramai. Maknanya serentak. Semua orang nak solat pada ketika itu. Ulama kiaskan kalau Jumaat kita sunat mandi sebelumnya, maka solat-solat yang melibatkan perhimpunan ramai dalam satu-satu masa disunatkan juga mandi. Itu yang datang bagus kita mandi sunat sebelum solat Idul Fitri, mandi sunat sebelum solat istisqa, kita kumpul ramai-ramai minta hujan, mandi sunat sebelum kita solat sunan Idul Adha sebab kita nak kumpul-kumpul, mandi sunat sebelum kita solat yang melibatkan perhimpunan dan perkumpulan lah. Dari situlah. Baik Okey, sekarang ni cerita dia. Kalau seorang sahabat Nabi tu memang dia tu latar belakang ekonomi dia rendah. Dia pakai baju sekadar kemampuan dia yang baju tu pun tak cantik. Baju tu pun lusuh. Baju tu pun memang murah. Baju tu pun tak berapa berdebu dan sebagainya. Rasulullah biarkan saja sebab dia memang begitu. Cuma Nabi nasihatkanlah secara umum. Supaya bersihkan, jangan makan apa bawang sebelum berjemaah. Nanti mengeluarkan bau. Jangan sampai ganggu orang sebelah sudah. Kalau ada kemampuan, ada kebolehan, digalakkan berwangi-wangian. Kalau ada kemampuan lagi, mandi. Kalau kemampuan lagi, sehingga, ni baru nak masuk cerita ni. Sehingga ada satu ketika, dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, ada seorang sahabat Nabi SAW yang dikatakan namanya ialah Abil Ahwas. Dia ni datang kepada Nabi, dia pakai pakaian yang apa kita nak kata, taklah buruk tapi kurang cantik lah. Padahal dia ni duit ada. Padahal dia ada kemampuan. Cuma dia pakai pakaian tu tak lawa. Nak sembahyang kalau nak pergi kebun tak kisah. Kalau dia nak pergi gembala kambing tak kisah. Ni cerita sebab nak solat. Sebab urusannya nak solat. Dengan catatan kat masjid lah. Lalu ketika itu, Abil Ahwas cerita, satu ketika saya datang kepada Nabi SAW, lalu baginda menegur saya. Nabi tanya, Nabi nak tegur baju, tapi Nabi tanya benda lain dulu. Apa Nabi tanya? Adakah awak memiliki harta? Kalau dalam bahasa hari ni, engkau sebenarnya ada duit tak ada duit ni? Dalam bahasa hari ni lah. Adakah engkau memiliki harta, sebarang harta? Lalu Abil Ahwas jawab, ya Rasulullah, saya ada harta. Soalan kedua, dari mana harta itu ada? Maknanya harta tu harta apa yang kau ada? Duit? Ada kilang? Ada apa? Harta tu apa yang kamu ada? Lalu saya menjawab, Abil Ahwas jawab, saya ada, Allah kurniakan saya yang pertama unta, saya ada unta. Yang kedua saya ada kambing. Yang ketiga saya ada kuda. Yang keempat saya ada hamba sahaya. Orang kalau ada unta, ada kambing, ada kuda, ada hamba sahaya. Agak-agak miskin ke kaya? Agak-agak lah. Agak-agak. Ada unta, ada kambing, ada kuda, ada hamba sahaya. Agak-agak
Dalam hati. Ada yang macam Itu Ha? kaya-raya Macam tu. posh. Man- Dia tu posh Ustaz. Unta mahal. Unta mahal, kuda mahal, kambing pun orang dulu kalau ada kambing bukan seekor. Ada kambing tu, banyak-banyak. ada kambing, istilah ada kambing tu kan seekor. Bukan ada seekor. Macam itulah. Jadi maknanya saya bila baca kisah ni, saya dalam hati saya kata, dalam hati saya lah, aku ni empat-empat pun tak ada. Saya tak pernah ada unta. Tak pernah ada kambing. Tak pernah ada kuda. Tak pernah. Tak pernah ada apa tadi? Ada Hamba sahaya. hamba sahaya. Lama dah nak tapi tak ada. Lama dah nak tapi tak ada. Maknanya lah. Tak ada. Manalah kita mampu. Manalah kita ada benda-benda tu semua. Jadi orang ni bagi tahu dia pakai pakaian yang tak berapa cantik. Tapi Nabi tanya, kamu ada harta? Ada. Daripada mana harta kamu dapat? Saya ada sekian. Lalu Rasulullah bersabda, فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ فَلْيُرِ أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ لَكَ. Apabila Allah dah kurniakan kepada kamu sesuatu nikmat, maka perlihatkanlah hasil, kesan daripada nikmat Allah. Wal yuri athara ni'matihi alaika. Perlihatkan, bukan menunjuk-nunjuk, bukan. Tapi manfaatkan, gunakan. Jangan sampai kedekut sampai tak guna. Sebab kedekut sangat simpan sampai tak guna, dikira sebagai melampau. Tapi berhias sampai nak menunjuk-nunjuk kekayaan, sampai baju pakai 8 helai, padahal 2 helai dah panas, itu nama dia melampau-lampau. Melampau-lampau membazir pun satu, melampau-lampau kedekut pada diri sendiri pun satu. Jadi sesuaikan dengan kita lah, sesuai dengan kemampuan kita lah. Jangan kita ni gaji 2-3 ribu nak pakai baju puluh-puluh ribu, itu melampau. Jangan kita gaji 2-3 ribu pakai baju 2-3 ringgit sengaja begitu, janganlah. Kecuali kalau kita memang nak buat satu kerja yang tak perlu begitu, contoh nak bersihkan longkang, nak berkebun, nak apa, itu nak pakai baju koyak-koyak tu cerita lain. Tapi cerita penampilan biasa, terutama nak pergi masjid, berhubungan, berurusan dengan orang, pakai baju sesederhana saja. Sebab tu kita tak boleh ukur orang ikut ukuran kita. Ada orang dia pakai baju 500. Kita kata pandai-pandai. Kita pandai-pandai cakap, orang tu sombong pakai baju mahal-mahal, lawa-lawa, belagak Tak payah nak ukur dia. Mungkin 500 tu dikira sederhana untuk ekonomi kemampuan dia. Sebagaimana kita mungkin pakai baju RM50 sederhana mengikut kemampuan dan keadaan kita. Dan kita pakai baju yang RM50 mungkin dilihat sebagai mahal pada orang yang berkemampuan rendah. Kita tak tahu. Jadi setiap orang sederhana pakai yang dia mampu. Lalu kata Rasulullah, apabila Allah dah kurniakan nikmatnya kepada kamu, maka perlihatkanlah kesan hasil daripada nikmat Allah kepada kamu dan kemuliaan dia yang telah dia berikan kepada kamu. Kemuliaan yang Allah dah berikan pada kita apa? Kita pakai, ada kemampuan, pakai sederhana. Jangan sampai melebihi, melampau kemampuan kita. Jangan sampai melampau sehingga kita pun menyembunyikan sehingga kita kedekut kepada diri kita sendiri. Jadi diterangkan begitu. Lalu orang yang jahiliah ni, yang pandai-pandai cakap ni haram tak boleh makan, ni haram tak boleh pakai, Allah perintahkan kepada Nabi, katakan kepada mereka, wahai Muhammad. Yang tak nak pakai baju tadi tu, yang nak berbogel-bogel tu, katakan, cakap dengan mereka, wahai Muhammad. Man harrama zinatallah. Siapa yang pandai-pandai. Saya pandai-pandai tu saya tambah untuk memahamkan makna dia. Siapa yang pandai-pandai mengharamkan perhiasan-perhiasan yang telah Allah jadikan perhiasan itu, Allah keluarkan dari bumi, dari nikmat-nikmatnya, untuk Allah berikan kepada hambanya. Siapa yang pandai-pandai haramkan? Jadi dia kata nak tawaf bogel sebab tak boleh, kita nak taubat, kita mesti bersih, jadi pakaian ni penuh dengan dosa. Siapa pandai-pandai haramkan? Yang pertama, perhiasan tadi. Yang kedua, wat-tayyibat. Tayyibat ni cerita makan minum tadi tu. Tak boleh makan unta yang macam ni lah, tak boleh makan daging yang macam ni lah. Kalau kita tidak makan daging, tak apa.
Jangan pula kita tengok ada kawan kita tu tak makan ayam. Kau jangan haramkan. Kau dengan jahiliah dulu yang bogel sama aja. Kau tak percaya kau pula tengok. Nanti siri kisah Al-Quran dekat siaran apa episod berapa tu. Itu orang mengharap. Dia cuma tak makan kawan kita, bukan dia mengharamkan. Itu cerita lain. Ada orang memang tak makan ikan, ada orang tak makan ayam, ada orang tak makan daging, ada orang tak makan kambing. Dia tak makan tak apa. Ini dia pandai-pandai buat undang-undang yang ni haram makan, yang itu tak boleh. Kalau dia tak makan atau dia tak boleh makan, doktor nasihatkan saya tak boleh makan ini, itu tak apa, dia bukan mengharamkan. Jadi dekat sini yang tak boleh man harrama, siapa yang pandai-pandai mengharamkan. Faham maksud saya? Dia mengharamkan. Yang tak makan tak apa, jangan kita masukkan dalam kategori ayat ni. Dan siapa pula yang pandai-pandai mengharamkan benda baik yang ada dalam rezeki yang Allah berikan? Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, semua perhiasan-perhiasan yang baik ni, selama mana tak melampau dalam kurungan, semua makanan dan minuman yang baik-baik ni, selama mana tak melampau, tak membuat berlebihan, adalah untuk orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. Maknanya sekali-sekala kita nak makan sedap-sedap. Siakap 8,5 rasa. Pernah rasa? Siakap 8 rasa. Tak ada? Biasa siakap berapa rasa? Nak dengar lepas tengah rasa tu. Maknanya lah contoh. Sekali-sekala dia nak makan sedap. Sesuai dengan kemampuan. Tak membazir. Ajak kawan-kawan makan sama-sama tempatnya. Bolehlah, jangan kita kata dia tu belagak, sombong ke apa ke, tak payahlah. Pada masa yang sama, jangan membazir. Tapi pakaian yang indah-indah, makanan yang sedap-sedap, Allah jadikan khalisatan semata-mata untuk orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Orang tak beriman, tak dapat, memang tak ada. Kadzalika, yang demikian itu, macam itulah nufassilul ayat, kami menjelaskan akan keterangan-keterangan ini liqaumi ya'lamun, bagi mereka yang mengetahui. Jadi daripada sini kita dapat belajar dalam bab berhias dan makan minum jangan melampau. Orang-orang kafir melampau pada dua-dua. Asal cerita dia. Yang pertama melampau dengan cara tak nak pakaian, bogel. Ada tak zaman ni? Ada. Ada tak orang kafir yang takut sangat makan sebab dia nak diet, sampai ada satu penyakit nama dia apa? Dekat barat budak-budak remaja banyak. Saya baca buku kan. Apa? Anoreksia. Anoreksia, apa benda nama dia? Nervosa. Apa? Alamak. Yang dia tak makan sampai kurus kering, dia takut sangat makan gitu sampai melampau, sampai sendiri punya makanan pun tak ada. Sampai dia jadi satu nervosa. Itulah. Nervosa, gitulah nama dia kan. Dia sampai jadi macam tu. Jadi sakit berkaitan mental jadinya. Bukan sakit tekak, sakit perut, sakit mental. Jadi yang dia dah makan-makan, lepas tu dia jolok-jolok tekak dia nak muntahkan balik semula. Yang ada tak makan. Supaya dia kurus. Supaya dia kurus. Kita tak disuruh macam tu. Jadi ada yang melampau pula orang kafir, orang yang tak beriman, makanan berlambak. Sampai lepas tu tak makan, membuang-buang. Pakaian melampau. Sampai, ya Allah, sampai berpanjang-panjang jela-jela sapu lantai. Sekarang bukan pakaian aja, telekung pun nak sapu lantai. Macam-macam. Jadi hati-hati. Orang Islam, perhiasan dijadikan, makanan dijadikan, minuman dijadikan, cuma jangan melampau. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan kisah ni jadi iktibar kepada kita. Wallahu a'lam. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Elin Abinin yang sudi bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah perkenan segala doa, asbab bacaan yakin kita kepada jadi uji. Mudah-mudahan diberi syifa yang sempurna, insya-Allah. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini, di mana Allah tidak suka pada orang yang berlebihan. Jadilah bersederhana dalam kehidupan seharian merupakan satu akhlak yang terpuji dan lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan beri manfaat dan kita ambil ibrah daripada apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz sebentar tadi. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman. Terima kasih pada para jemaah yang sudi mengimarahkan kuliah subuh pada pagi ini. Moga Allah hiasi diri kita dengan ketakwaan, dengan rahmat, nikmat yang melimpah ruah, dan Allah terus ringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazlul Rahimi bin Ma'ruf untuk tafsir surah Al-Kahfi sebentar lagi. Dan sebagai penutup tirai kuliah kita sekali lagi, sukacita dipersilakan Al-Fadil Ustaz Elin untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-Asr. Sekian saya sudahi, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Jumpa lagi insya-Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Allahumma amin.